Pembetulan manusia. Kembali kepada fitrah dan taubat global. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat satu masalah besar yang selama ini dianggap normal, tetapi sebenarnya menjadi akar kepada krisis manusia modern. Masalah itu bukan sekadar politik, bukan sekadar ekonomi, bukan sekadar teknologi, bukan sekadar moral. Masalah itu ialah manusia telah terpisah daripada fitrah. Dan apabila manusia terpisah daripada fitrah, manusia akan membina sistem gantian. Sistem itu kemudian dianggap suci, dipertahankan, diwarisi, diajarkan, dipelihara. Tetapi hakikatnya, sistem itu bukan lagi asas din yang sebenar. Inilah titik mula penerangan ini. Penerangan ini tidak bermula dengan menyerang manusia. Ia bermula dengan satu pemerhatian yang sangat asas. Manusia hari ini hidup dalam sistem yang tidak lagi selari dengan fitrah asal penciptaannya. Dalam Al-Quran, asas kepada din bukan institusi. Asas kepada din ialah fitrah. Fitrah itu ialah hukum asal. Fitrah itu ialah susunan semula jadi. Fitrah itu ialah keseimbangan. Fitrah itu ialah garis lurus yang diciptakan Allah pada manusia dan alam. Apabila fitrah menjadi asas, sunatullah menjadi asas, natural law menjadi asas, kehidupan menjadi seimbang. Hubungan manusia dengan Tuhan seimbang. Hubungan manusia dengan alam seimbang. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri seimbang. Hubungan manusia sesama manusia juga seimbang. Tetapi apabila fitrah ditinggalkan, manusia mula mencari pengganti. Dan pengganti itu akhirnya menjadi struktur yang kita hari ini panggil agama dalam bentuk institusi. Disinilah saya mahu Anda berhenti seketika dan berfikir. Apakah semua yang diwarisi manusia hari ini benar-benar din yang hidup? Atau ia sekadar struktur sosial yang telah menggantikan din? Penerangan ini menegaskan bahwa Quran membawa konsep din sebagai sistem hidup yang menyeluruh. Bukan sekadar ritual, bukan sekadar identiti, bukan sekadar label kelompok, tetapi satu sistem kehidupan yang selari dengan fitrah. Namun dalam realiti sejarah manusia, din telah dibungkus semula menjadi agama dalam bentuk institusi. Dan apabila sesuatu menjadi institusi, ia mula memiliki struktur kuasa. Ia mula memiliki autoriti. Ia mula memiliki sempadan. Ia mula memiliki hierarki. Ia mula memiliki penjaga. Ia mula memiliki tafsiran rasmi. Dan pada titik itu, manusia tidak lagi tunduk kepada kebenaran secara langsung. Manusia mula tunduk kepada sistem. Inilah perubahan yang amat penting untuk difahami. Apabila manusia mengikuti sistem dan bukan lagi kebenaran, maka bermulalah kekeliruan global. Manusia menyangka mereka sedang mencari Tuhan. Tetapi sebenarnya, mereka sedang mempertahankan struktur. Manusia menyangka mereka sedang menjaga kesucian. Tetapi sebenarnya, mereka sedang menjaga kelompok. Manusia menyangka mereka sedang mempertahankan iman. Tetapi sebenarnya, mereka mempertahankan identiti. Penerangan ini kemudian membawa kita kepada masalah kedua yang sangat besar, yaitu perpecahan agama. Al-Quran melarang manusia berpecah dalam din. Ini sangat penting. Larangan itu menunjukkan bahwa sistem kebenaran sepatutnya bersifat satu, menyatu, dan konsisten. Tetapi realiti manusia menunjukkan sesuatu yang sangat berbeza. Manusia berpecah kepada agama, berpecah kepada mazhab, kepada aliran, kepada mazhab pemikiran, kepada kumpulan, kepada denominasi, kepada identiti. Dan setiap kumpulan
mula membina sempadan sendiri. Sempadan ini bukan sekedar sempadan idea. Ia menjadi sempadan sosial, sempadan budaya, sempadan emosi, sempadan politik, sempadan moral, sempadan siapa kawan dan siapa lawan. Akhirnya, agama tidak lagi berfungsi sebagai jalan pulang kepada kebenaran. Ia menjadi tanda nama. Ia menjadi label. Ia menjadi pagar. Ia menjadi sebab manusia berpecah. Perpecahan ini bukan kebetulan. Penerangan ini menunjukkan bahwa ia bersifat sistemik. Ia diwarisi turun-temurun. Ia dibina melalui pendidikan. Ia dipelihara melalui institusi. Ia disahkan melalui autoriti. Dan akhirnya, ia dianggap normal. Bila sesuatu yang rosak dianggap normal, manusia tidak lagi nampak bahwa mereka sedang hidup dalam suatu kegilaan yang tiada batasannya. Kemudian, penerangan ini membawa kita kepada satu ayat yang sangat penting, yaitu 30 ayat 30 sampai 32, 4 ayat 150, dan 4 ayat 151. Ayat ini menyentuh satu tabiat manusia yang sangat halus, tetapi sangat berbahaya. Manusia tidak semestinya menolak semuanya. Kadang-kadang manusia menerima sebahagian, tetapi menolak sebahagian yang lain. Mereka memilih, mereka tapis, mereka ambil apa yang sesuai. Mereka tolak apa yang tidak sesuai. Disinilah lahir apa yang penerangan. Ini sebut sebagai syirik terbesar dan kemunafikan sistemik. Ia bukan semata-mata syirik dan munafik individu. Ia bukan sekadar seseorang yang berpura-pura, tetapi sistem yang dibina atas dasar menerima yang menguntungkan dan menolak yang mencabar. Apabila manusia memilih ajaran mengikut kepentingan, maka apa yang tinggal bukan lagi kebenaran. Apa yang tinggal hanyalah sistem palsu yang kelihatan seperti benar. Ini sangat bahaya. Karena sistem palsu tidak datang dengan tanda amaran. Ia datang dengan bahasa kebenaran. Ia datang dengan simbol-simbol suci. Ia datang dengan ritual. Ia datang dengan sejarah. Ia datang dengan warisan. Tetapi intinya telah berganjak. Dan apabila intinya telah berganjak, manusia mungkin masih menyebut nama yang sama, tetapi mereka tidak lagi hidup dalam sistem yang sama. Disinilah penerangan ini membezakan dengan sangat jelas antara din dan agama. Din ialah sistem hidup yang menyeluruh. Agama ialah struktur sosial manusia. Din bersifat fitrah. Agama bersifat institusi. Din menyatu. Agama berpecah. Din bersifat universal. Agama bersifat kelompok. Din boleh difahami melalui realiti hidup dan hukum asal penciptaan. Agama sering dikawal melalui autoriti, institusi, dan tafsiran manusia. Apabila manusia menyamakan agama dengan din, kekeliruan besar pun berlaku. Mereka fikir mereka sedang menjaga din, padahal mereka mungkin hanya sedang mempertahankan struktur agama. Sekarang kita masuk kepada satu bahagian yang sangat penting dalam penerangan ini, yaitu syirik sistemik. Ramai orang menyempitkan syirik kepada penyembahan berhala dalam bentuk fizikal. Tetapi penerangan ini menegaskan bahwa syirik juga boleh berlaku melalui sistem. Bagaimana? Apabila manusia menyerahkan ketaatan tertinggi kepada struktur buatan manusia, tanpa lagi menilai kebenaran asasnya, struktur itu mula menggantikan tempat kebenaran. Dan apabila struktur menggantikan kebenaran, sistem itu mula berfungsi seperti otoriti mutlak. Ini ialah syirik dalam bentuk modern. Ia tidak semestinya kelihatan seperti penyembahan patung. Ia boleh hadir dalam bentuk institusi, dalam bentuk autoriti, dalam bentuk struktur sosial, dalam bentuk sistem ekonomi, dalam bentuk sistem pendidikan.
dalam bentuk naratif yang tidak boleh dipersoalkan. Yang paling bahaya, syirik seperti ini tidak disedari. Kerana ia telah menjadi norma, ia dibiasakan, ia diwariskan, ia diinstitusikan. Akhirnya, manusia tidak lagi tahu membezakan antara kesucian dan sistem. Penerangan ini menyebut bahawa inilah punca utama krisis manusia hari ini. Bukan kerana manusia tidak cerdik, bukan kerana manusia kekurangan teknologi, tetapi kerana manusia telah memindahkan pusat ketaatan daripada kebenaran kepada struktur. Kemudian penerangan ini mengesan bahawa penyimpangan ini bukan baru. Ia berakar selama ribuan tahun, malah berterusan selepas ketiadaan Rasul. Selepas Rasul, manusia mula membina sistem untuk menjaga ajaran. Pada asalnya mungkin niatnya baik, tetapi apabila sistem itu berkembang, ia menjadi institusi. Bila jadi institusi, ia membentuk hierarki. Bila ada hierarki, muncullah autoriti. Bila ada autoriti, muncullah kawalan tafsiran. Bila ada kawalan tafsiran, manusia mula kehilangan hubungan langsung dengan makna asal. Ajaran yang hidup berubah menjadi dogma. Dogma menggantikan kefahaman. Tradisi menggantikan pencarian kebenaran. Warisan menggantikan hubungan langsung dengan fitrah. Dan kerana proses ini berlaku perlahan-lahan, generasi demi generasi menerimanya sebagai normal. Akhirnya, penyimpangan tidak lagi dilihat sebagai penyimpangan. Ia menjadi budaya. Ia menjadi peradaban. Ia menjadi dunia moden. Hasil akhirnya ialah krisis moden. Video ini menerangkan dengan sangat jelas bahawa bila fitrah ditinggalkan, manusia kehilangan arah hidup. Nilai menjadi relatif. Ekonomi menjadi eksploitasi. Teknologi mula menggantikan fungsi manusia. Dan akhirnya, muncul transhumanisme. Ini bahagian yang sangat penting. Transhumanisme tidak muncul secara tiba-tiba. Ia adalah buah daripada proses panjang, di mana manusia tidak lagi menerima fitrah sebagai asas. Bila fitrah bukan lagi standard, manusia akan cuba mencipta semula manusia. Mereka akan ubah tubuh, ubah minda, ubah identiti, ubah makna menjadi manusia. Maka, transhumanisme bukan sekadar isu teknologi. Ia ialah gejala spiritual. Ia ialah simptom bahawa manusia sudah sangat jauh daripada asas penciptaannya. Inilah sebab penerangan ini menegaskan bahawa krisis manusia hari ini bukan krisis luar. Ia ialah krisis akar. Dan kerana ia krisis akar, pembetulannya juga mesti kembali kepada akar. Disinilah sistem Taubat 2:159 hingga 2:161 dan 4:64 menjadi sangat penting. Ayat ini mengecam mereka yang menyembunyikan kebenaran pemilikan bumi oleh orang soleh. Maknanya, masalah besar manusia bukan kerana kebenaran tidak pernah datang. Masalahnya ialah kebenaran telah dijelaskan, tetapi ditutup, dikaburkan, ditapis, dibungkus, diselewengkan, dijadikan sulit oleh institusi agama. Dan penerangan ini menegaskan bahawa institusi berperanan besar dalam proses ini. Institusi menentukan apa yang boleh diajar, apa yang boleh disebut, apa yang boleh diiktiraf, apa yang dianggap ortodoks, apa yang dianggap sesat, apa yang dianggap sah, apa yang dianggap menyalahi tradisi. Akibatnya, kebenaran yang sepatutnya boleh diakses secara langsung menjadi tertutup di bawah lapisan otoriti manusia. Tetapi, ayat yang sama juga membuka jalan keluar. 2 ayat 160 membuka pintu taubat. Ini sangat besar. Pintu itu tidak ditutup,
Tetapi taubat yang dimaksudkan bukan penyesalan emosi semata-mata. Penerangan ini menegaskan bahwa taubat memerlukan pembetulan. Taubat memerlukan penjelasan semula. Taubat memerlukan kembali kepada asas. Maknanya, taubat di sini ialah perubahan sistem kehakiman. Ini satu poin yang sangat kuat. Taubat bukan hanya soal hati. Taubat ialah pembaikan hubungan manusia dengan kebenaran. Dan kerana masalah manusia berlaku melalui sistem, maka taubat juga mesti berlaku pada tahap sistem. Inilah sebab penerangan sistem Taubat 2, 159 sampai 161 dan 4, 64 ini bergerak ke langkah pertama pemulihan, yaitu kembali kepada fitrah. 30-30 dijadikan asas. Fitrah ialah hukum asal. Fitrah ialah sunnatullah. Fitrah ialah struktur realiti yang tidak berubah. Fitrah ialah titik pertemuan semua manusia. Mengapa? Karena semua manusia berkongsi fitrah yang sama. Fitrah tidak milik satu kaum. Fitrah tidak milik satu agama. Fitrah tidak milik satu bahasa. Fitrah tidak milik satu mazhab. Fitrah ialah asas bersama. Dan karena fitrah adalah asas bersama, ia boleh menjadi jalan penyatuan manusia. Ini sangat penting untuk difahami. Penyatuan manusia tidak boleh dibina atas identiti kelompok. Penyatuan manusia tidak boleh dibina atas fanatik. Penyatuan manusia tidak boleh dibina atas kemenangan satu struktur ke atas struktur lain. Penyatuan manusia hanya boleh dibina atas sesuatu yang universal. Dan penerangan ini menegaskan bahwa yang universal itu ialah fitrah. Fitrah boleh difahami oleh semua manusia kerana ia dekat dengan realiti. Ia tidak memerlukan kelas elit. Ia tidak memerlukan kasta tafsir. Ia tidak memerlukan monopoli institusi. Ia boleh dirasai melalui diri, alam, dan pengalaman hidup. Disinilah penerangan ini memperkenalkan pelaksanaan global. Dan saya mahu Anda benar-benar dengar bahagian ini. Penerangan ini tidak berhenti pada kritikan. Ia memberi jalan. Jalan itu ialah manusia perlu keluar daripada fanatik agama. Bukan bermaksud manusia perlu hilang semua tradisi serta-merta, tetapi manusia perlu keluar daripada fanatik. Keluar daripada eksklusiviti. Keluar daripada rasa bahawa hanya kelompok sendiri yang mempunyai hak ke atas kebenaran. Seterusnya, manusia perlu kembali kepada asas fitrah. Dan disinilah pendekatan seperti spiritual naturalism dan religious naturalism dibawa sebagai jambatan. Bagi sesetengah orang, ini mungkin bunyi asing. Tetapi cuba fahami dengan tenang. Spiritual naturalism bermaksud manusia membina semula hubungan spiritualnya melalui realiti, alam, hukum alam, dan keteraturan ciptaan. Ia bukan penyembahan alam. Ia bukan menggantikan Tuhan dengan alam. Tetapi ia mengiktiraf bahwa hukum alam adalah tanda. Sunnatullah adalah bahasa realiti. Dan manusia perlu kembali mendengar bahasa itu. Religious naturalism pula berfungsi sebagai jambatan. Ia membolehkan manusia kekal dalam tradisi masing-masing, tetapi membuang fanatik, dogma keras, dan monopoli institusi. Ia membawa manusia kembali kepada asas yang universal, tanpa memaksa semua orang meninggalkan identiti serta-merta. Ini strategi yang sangat penting. Kerana dunia tidak boleh dipulihkan dengan memaksa semua orang menjadi seragam. Tetapi dunia boleh dipulihkan jika semua orang kembali kepada asas yang sama. Dan asas itu ialah fitrah. Penerangan ini juga menggunakan istilah eco-spirituality sebagai jalan taubat praktikal.
Ini sangat menyentuh hati jika kita benar-benar memahaminya. Karena selama ini, manusia berdoa tetapi merosakkan bumi. Manusia bercakap tentang Tuhan tetapi memusnahkan alam. Manusia bercakap tentang moral tetapi membina sistem yang memecahkan manusia daripada realiti hidup. Eco-spirituality bermaksud pemulihan spiritual mesti kelihatan pada hubungan manusia dengan alam, dengan kehidupan, dengan tubuh, dengan keseimbangan, dengan tanggung jawab, dan dengan hukum ciptaan. Maknanya, jika seseorang mendakwa telah kembali kepada Tuhan, tetapi masih hidup melawan struktur fitrah, maka pemulihan itu belum lengkap. Inilah kekuatan penerangan ini. Ia tidak membenarkan spiritual menjadi abstrak. Ia membawa spiritual kembali ke bumi, kembali ke tubuh, kembali ke alam, kembali ke masyarakat, kembali ke sistem hidup. Dan disinilah penerangan ini menjadi sangat efektif. Ia bukan hanya mempersoalkan, ia membina jambatan. Ia mengatakan bahwa semua manusia, walau apapun latar tradisi mereka, boleh mula bertaubat dengan cara yang sebenar, yaitu dengan meninggalkan fanatik, kembali kepada fitrah, mengakui kerosakan sistem, membuka semula kebenaran yang ditutup, dan membina semula hubungan dengan realiti. Akhirnya, penerangan ini menegaskan bahwa inilah jalan pembetulan manusia. Bukan dengan lebih banyak label, bukan dengan lebih banyak perpecahan, bukan dengan lebih banyak institusi yang mahu mengawal tafsiran, tetapi dengan keberanian untuk kembali kepada asas, kembali kepada fitrah, kembali kepada sunnatullah, kembali kepada din sebagai sistem hidup, kembali kepada kebenaran yang tidak dimonopoli oleh kelompok. Jika manusia berani melakukan ini, maka pintu taubat global benar-benar terbuka. Dan apabila taubat global terbuka, manusia tidak lagi hidup untuk mempertahankan sempadan palsu. Mereka mula hidup untuk mencari keseimbangan, untuk memulihkan hubungan, untuk memahami kembali erti menjadi manusia, untuk menyusun semula dunia berdasarkan realiti, bukan ilusi. Saya mahu akhiri dengan satu renungan. Mungkin masalah terbesar manusia bukan kerana mereka tidak pernah dengar kebenaran. Mungkin masalah terbesar manusia ialah mereka terlalu lama hidup dalam sistem yang membuat mereka takut kepada kebenaran. Takut untuk soal tradisi, takut untuk soal institusi, takut untuk soal identiti, takut untuk kembali kepada asas. Takut untuk menerima kehidupan itu sendiri. Hidup mempertahankan sifat-sifat pengecut dan kemunafikan. Tetapi jika taubat itu benar, maka taubat sentiasa bermula dengan keberanian. Keberanian untuk jujur. Keberanian untuk melihat. Keberanian untuk mengaku bahwa struktur yang diwarisi mungkin telah menyimpang. Dan keberanian untuk kembali kepada fitrah. Kalau Anda merasakan dunia hari ini sedang sakit, penerangan ini menjelaskan bahwa sakit itu bukan ilusi. Ia nyata, ia sistemik, ia lama, dan ia sedang mencapai kemuncak. Tetapi penerangan ini juga membawa harapan, bahwa jalan pulang masih ada, bahwa pintu taubat masih terbuka, bahwa manusia masih boleh diperbetulkan, bahwa kehidupan masih boleh disusun semula. Dan jalan itu bermula dengan satu langkah yang sangat asas, tetapi sangat besar. Kembali kepada fitrah. Bukan sekadar sebagai slogan, tetapi sebagai asas hidup, sebagai asas pemikiran, sebagai asas hubungan dengan Tuhan, sebagai asas hubungan dengan alam, sebagai asas hubungan sesama manusia. Apabila fitrah kembali menjadi asas, din kembali hidup. Apabila din kembali hidup,
manusia tidak lagi terkurung dalam fanatik agama. Apabila fanatik runtuh, kebenaran menjadi lebih jelas. Apabila kebenaran jelas, taubat menjadi mungkin. Apabila taubat menjadi mungkin, pemulihan manusia pun bermula. Itulah inti penerangan ini. Bukan sekadar mengkritik, tetapi membina jalan pulang. Terima kasih kerana mendengar dengan hati yang terbuka. Semoga kita semua diberi keberanian untuk melihat kebenaran, mengakui penyimpangan, dan kembali kepada fitrah dengan penuh kejujuran.